Baik, bersua kembali dalam segmen Cak Nasihat pada kali ini kita akan bercakap lebih lanjut berkenaan tentang Ops Ramadan, pastikan makanan bersih dan juga selamat. Bagaimana untuk memastikan pengawalan dan juga anda memastikan juga melihat makanan itu supaya disediakan dalam suatu keadaan yang selamat dan juga bersih. Ini bukan saja tanggungjawab dari pihak Kementerian Kesihatan Malaysia tetapi juga tanggungjawab pengguna, pembeli dan juga mereka yang akan berkunjung ke Bazar Ramadan ataupun membeli makanan untuk berbuka puasa nanti. Bersama dengan kita adalah Tuan Badrul Zaman Abdul Rahim yang juga merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Tidak lambat untuk mengucapkan. Tuan, untuk kita bercerita lebih lanjut, saban tahun ini sebenarnya perkara yang dikatakan sebagai berulang, pengulangan kepada isu-isu keselamatan dan juga kesihatan makanan, khususnya penyediaan makanan di luar, restoran, Bazar Ramadan dan sebagainya. Apa perkara paling penting yang perlu dititik beratkan oleh penyedia makanan dalam memastikan makanan itu berada dalam keadaan baik walaupun disediakan sedari awal petang? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya rasa tidak terlambat untuk saya mengucapkan selamat puasa kepada para pendengar, penonton yang beragama Islam. Jadi berkenaan bulan Ramadan ini, kebiasaannya kita bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia akan menjalankan aktiviti yang kita panggil Ops Ramadan, iaitu Ops pemantauan keselamatan dan kualiti makanan di bazar, khususnya di bazar-bazar Ramadan, di mana program ini sebenarnya bermula sebelum Ramadan lagi. Kita akan menjalankan pemeriksaan ke atas premis-premis makanan yang telah dilesenkan oleh PBT, dan juga kita menjalankan pemeriksaan di sumber-sumber makanan seperti sumber bahan mentah dan sebagainya. Dan ini kita buat sebelum bulan Ramadan, dan pada bulan Ramadan kita teruskan aktiviti dengan pemeriksaan khususnya di bazar-bazar Ramadan yang terdapat di seluruh negara, di mana aktiviti ini dijalankan oleh pegawai berkuasa kita di pejabat kesihatan daerah yang terdapat di seluruh negara, di mana kita ada 146 pejabat kesihatan daerah. Dan mereka akan menjalankan pemeriksaan berdasarkan peruntukan-peruntukan di bawah peraturan kebersihan makanan 2009, di mana mereka, antara perkara yang mereka titik beratkan semasa menjalankan pemeriksaan di Bazar Ramadan ini adalah pertama sekali dari segi kebersihan premis itu sendiri secara keseluruhan. Yang kedua dari segi pengendali makanan, dari segi pakaian dia, pakaian bersih, kemudian memakai pakaian pelindung seperti apron, kemudian penutup kepala, dan juga kebersihan makanan itu sendiri. Kebersihan makanan itu sendiri dari segi penghidangan, sama ada dia dihidangkan secara bertutup, dan pengendalian makanan dibuat dengan tidak menyentuh makanan secara langsung. Maknanya menggunakan penyepit, sudu ataupun senduk, ataupun menggunakan sarung tangan yang bersih lah. Jadi kita lihat semua perkara-perkara ini, di mana kalau terdapat kesalahan, kita boleh mengenakan kompaun di bawah Peraturan Kebersihan Makanan 2009 tadi, di mana di bawah Peraturan Kebersihan Makanan 2009 terdapat 33 kesalahan yang boleh dikompaun. Dan kalau kita tengok premis itu terlalu kotor, kita boleh tutup di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983, di mana penutupan sementara ini adalah maksimum 14 hari untuk kita bagi peluang kepada peniaga untuk meningkatkan tahap kebersihan premis dia. Okey. Sebelum itu adalah pemantauan dan juga untuk kita melihat apabila penyediaan makanan itu. Dalam proses penyediaan makanan, mereka yang terlibat secara langsung dalam penyediaan itu, khususnya yang menyediakan, memasak dan juga membungkus, perlu untuk mengambil beberapa sutikan yang penting dalam aspek kesihatan supaya ada perlindungan dari segi kebersihan dan kesihatan penyediaan makanan. Jadi apa perkara-perkara yang penting perlu dititikberatkan? Untuk pengendali makanan, pengendali makanan itu mereka yang terlibat dalam penyediaan dan penjualan makanan. Antara perkara yang diperuntukkan di bawah Peraturan Kebersihan Makanan 2009 adalah mereka perlu, yang pertama, menjalani latihan di sekolah-sekolah latihan pengendali makanan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang kedua, mereka perlu menjalani saringan kesihatan, dan yang ketiga perlu mendapatkan suntikan anti-typhoid setiap 3 tahun lah. Setiap 3 tahun mereka, dan ini
terpakai kepada semua pengendali makanan, bukan setakat pengendali makanan yang berniaga di Bazar Ramadan saja. Ini semua sekali, termasuk yang di kilang-kilang dan sebagainya lah. Okey. Jadi pengendali makanan ni, kalau khususnya di Bazar Ramadan ni, mereka perlu sebab kita tahu makanan disediakan lebih awal. Kebanyakan makanan disediakan lebih awal di rumah ataupun di restoran-restoran. Jadi mereka perlu pastikan tempat penjadian makanan itu sendiri adalah bersih. Kemudian tidak disediakan terlalu awal. Jangan awal pagi dia dah sediakan. Sepatutnya dah dekat-dekat nak pergi ke bazar tu dah dia baru sediakan kan. Kemudian semasa membawa makanan tersebut ke bazar-bazar Ramadan, dia kena pastikan kenderaan yang bawa makanan itu dalam keadaan bersih. Dan pastikan makanan itu sendiri dibawa dalam bekas yang bertutup dengan sempurna lah. Sebab kita tak nak berlaku pencaburan semasa pengangkutan juga. Sebab kawalan keselamatan makanan ini adalah daripada sumber kepada meja makan lah. Jadi kemudian bila dah sampai sana, dia kena pastikan makanan dihidangkan dalam keadaan bertutup. Kemudian yang sebaiknya kalau ada pemanas lagi baguslah. Dan seperti saya sebut tadi, pengendali makanan hendaklah mengendali makanan tanpa menyentuh makanan secara langsung. Okey. Kalau perlu untuk menyentuh itu secara langsung, perlindungan memakai sarung tangan itu juga betul. Dan dikatakan pakai sarung tangan yang bersih. Tuan, apa kekerapan bagi pemantauan dilakukan oleh pihak bahagian dan juga pihak KKM dalam memastikan premis ataupun mungkin pada ketika ini adalah Bazar Ramadan mematuhi piawaian dan ketetapannya? Untuk sebenarnya premis makanan ni memang kita buat sepanjang tahun. Cuma sepanjang bulan puasa ini, tumpuan kita adalah ke atas premis makanan yang ada di bazar-bazar Ramadan lah. Itu tumpuan kita pada bulan ini. Dan terlaju cakap pasal bazar Ramadan ini, saya suka nak beritahu, esok pada jam lebih kurang 5 petang, kita akan mengadakan satu pelancaran OS Bazar Ramadan. Dan satu sesi walkabout bersama YB yang berhormat Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa di Bazar Ramadan, tapak Bazar Ramadan Presin 3 Putrajaya. Di mana dalam aktiviti ini YB Menteri Kesihatan bukan saja menyantuni para pengunjung dan juga peniaga di Bazar Ramadan, tapi beliau juga akan turut sama menyampaikan mesej-mesej keselamatan makanan khususnya kepada peniaga-peniaga di Bazar Ramadan tersebut. Ini akan diadakan bermula 5 petang lah. Jadi siapa-siapa yang duduk di Putrajaya dan sekitarnya bolehlah sama-sama hadir untuk bersama-sama YB Menteri Kesihatan pada pukul 5 petang. Di lokasi yang disebutkan. Di Bazar Ramadan Presin 3. Baik, insya-Allah. Dan kalau sehingga mungkin kita melihat permulaan tahun ini ataupun bermula penghujung tahun lalu, berapa kekerapan aduan yang diterima oleh pihak bahagian, khususnya daripada pengguna dan juga mereka yang cakna berkenaan isu makanan ini? Sebenarnya dari segi aduan, kita boleh katakan setiap hari kita terima aduan. Dan cuma dari segi statistik saya tak dapat nyatakan di sinilah. Tapi memang setiap aduan kita akan ambil tindakan. Kita akan jalankan siasatan lebih dulu sama ada aduan tersebut adalah berasas. Dan untuk Bazar Ramadan pada tahun ini, kita akan menjalankan pilot projek di mana esok di Putrajaya khususnya kita akan menyediakan satu banting yang mempunyai barcode. Bukan barcode, QR code di mana pengguna boleh scan QR code tu untuk membuat aduan. Kalau dia nampak ada ketidakpatuhan ataupun kesalahan yang di kalangan peniaga Bazar Ramadan, dia boleh buat aduan serta-merta lah dengan scan QR code yang terdapat di banting yang disediakan di semua tapak Bazar Ramadan di Putrajaya. Aduan tersebut boleh terus takkan terus dapat kepada bahagian keselamatan kualiti makanan. Bukan saja di restoran ataupun di bazar-bazar, apakah ia juga terguna pakai ataupun pemantauan ini kepada penyedia-penyedia bufet Ramadan seperti di hotel ataupun restoran-restoran mewah sebagainya? Ya, memang dia terpakai untuk semua. Pemeriksaan ini memang kita jalankan tanpa mengira jenis premis. Dan sebab peraturan-peraturan pengurusan makanan 2009 itu terpakai untuk semua jenis premis makanan, termasuk kilang makanan. Dan semasa kita menjalankan pemeriksaan di Bazar Ramadan juga, kita juga menjalankan pemeriksaan ke atas makanan-makanan terproses yang berbungkus
di mana kita akan lihat dari segi aspek pematuhan label makanan itu sendiri. Okey. Di mana kalau terdapat kesalahan dari segi label makanan, kita juga boleh ambil tindakan compound di bawah peraturan makanan pengkompaundan kesalahan 2017, di mana di bawah peraturan tersebut terdapat 15 jenis kesalahan yang boleh dikompaun, khususnya kesalahan berkaitan label lah. Okey. Ya, kalau kita sedia maklum di bulan-bulan Ramadan ini akan ada juadah-juadah yang hanya seringkali mungkin kerap ditemui pada bulan Ramadan. Contohnya di belakang itu, kuih seperti itu. Ada isu dulu berkenaan tentang penggunaan stapler ya, untuk memastikan pembungkusan makanan itu ataupun penyediaan makanan itu yang dikatakan agak berbahaya kerana ada kes-kes tertelan dan juga membahayakan pengguna ataupun pembeli. Jadi apa peraturan-peraturan yang telah pun digarapkan supaya makanan yang disediakan itu tidak melibatkan bahan-bahan logam yang berbahaya, tuan? Okey, penggunaan stapler sebenarnya memang kita tidak benarkanlah, di mana terdapat peruntukan di bawah peraturan kebersihan makanan 2009 yang melarang penggunaan bahan-bahan yang boleh mencari makanan lah untuk membungkus makanan itu sendiri. Jadi memang kita pernah keluarkan satu kenyataan lah berkenaan penggunaan stapler ni, dawai kokot untuk membungkus makanan, terutama kalau stapler itu menyentuh secara langsung makanan yang dijual. Okey. Jadi dari segi penyediaan dan juga pembungkusan itu, pembungkusan melalui polistiren, plastik, dan juga ada yang menyediakan menggunakan kotak yang dikitar semula dan juga menggunakan tapawai dan sebagainya. Jadi apa mungkin kaedah-kaedah pembungkusan yang paling selamat dan juga boleh menjaga kualiti makanan dalam satu tempoh yang baik? Dari segi pembungkusan, kita ada menetapkan pembungkus makanan yang boleh digunakan untuk membungkus makanan di bawah peraturan makanan 1985 lah. Jadi yang penting pembungkus itu sendiri mestilah bersih lah. Jangan kita gunakan pembungkus yang recycle contoh dia, ataupun kita menggunakan kertas surat khabar untuk membungkus makanan. Jadi yang penting penggunaan pembungkus makanan yang memang khusus untuk membungkus makanan, bukan untuk tujuan lain. Ya. Berkenaan kertas surat khabar itu, saya ada terbaca berkenaan suatu laporan yang mana dakwat daripada cetakan surat khabar itu yang akan menyebabkan pencemaran kepada makanan. Apakah perkara ini dibuktikan kebenarannya dari segi keselamatan kualiti? Itu memang berlaku. Di mana kalau kita gunakan kertas surat khabar untuk membungkus makanan secara langsung, tanpa ada lapisan lain yang memisahkan makanan tersebut dengan kertas surat khabar itu, memang akan berlaku pendahan dakwat surat khabar tersebut ke atas makanan yang dibungkuslah. Okey, sekali lagi tuan, apa mungkin pesanan yang boleh digarapkan dan juga digambarkan kepada pengguna dan juga penyedia makanan dalam berhati-hati untuk penyediaan dan juga membeli makanan sepanjang bulan Ramadan dan bulan-bulan seterusnya? Jadi pesanan saya lah, dalam sama-sama kita menjalankan ibadah puasa sempena Ramadan ini, kita hendaklah sentiasa memastikan kesihatan kita terjaga, khususnya dari segi pengambilan makanan. Untuk makanan-makanan yang dijual, peniaga perlu memastikan makanan tersebut adalah bersih dan disediakan dalam keadaan yang bersih. Sementara pengguna pula hendaklah memastikan mereka memilih premis makanan yang bersih dan menjual makanan dalam keadaan bersih. Dan pengguna sendiri kalau pergi bazar Ramadan, kita galakkan sebelum dia hidangkan makanan, kita galakkan untuk panaskan makanan tersebut. Sebab kita pun tak tahu berapa lama makanan tersebut telah disediakan. Jadi ini untuk mengurangkan risiko lah keracunan makanan. Ya, apa yang paling baik adalah disediakan pada waktu dan ketika itu, pada waktu pembelian yang dilakukan. Terima kasih Tuan Badrul Zaman kerana bersama dengan kami, yang juga merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia, ambil cakna berkenaan tentang keselamatan dan kualiti makanan kerana berlaku banyak kes yang boleh meranggut nyawa dan juga boleh mengancam keselamatan nyawa anda kalau tidak berhati-hati berkenaan tentang keselamatan dan kualiti makanan. Seterusnya kita